Sallallahu ala Muhammad. Salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kata, barang siapa di dalam rumahnya tidak membaca Al-Quran, maka dalam rumahnya itu ibaratkan lainnya seperti perkuburan. Barang siapa yang tidak mendirikan solat, sudah tentu dia tidak membaca Al-Quran. Maksud sunyi itu tuan-tuan, puan-puan semua, tidak ada rahmat di dalam keluarganya, tidak ada rahmat pada rumahnya, tidak ada rahmat pada tempat berlindung rumahnya. Kalau kita buka saja Quran, sudah tentu Allah Ta'ala telah memberikan kerahmatan kepada kita. Ada saja kita hendak keinginan nak baca Quran, buka dan tatap saja sudah ada, angkat pegang saja sudah ada pahalanya untuk kita. Kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mahir membaca Al-Quran akan duduk bersama para nabi, para rasul di atas saprah di dalam syurga. Quran itu akan datang kepadanya sebagai syafaat di hari kiamat kelak. Kita pun tahu, oh beginilah Nabi Muhammad kata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi galakan kepada kita untuk kita baca. Dapat ke tak dapat ke, mustahil Nabi Muhammad mendusta kepada kita. Barang yang ada kebaikan itu Nabi Muhammad akan bagilah kepada kita. Yang keempatnya, barang siapa yang tidak mahir membaca Al-Quran akan mendapat 2 pahala. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran akan dapat 1 pahala. Jangan tinggal ialah apa? Jangan tinggal sembahyang. Yang kedua apa? Jangan tinggal baca Quran. Yang ketiga apa? Jangan tinggal selawat Nabi. 3 je pun. Lahirkan keluarga yang membaca Al-Quran. Kita nak lahirkan apa? Kita nak lahirkan keluarga yang nak dapatkan urus jenazah kita. Tapi nak macam mana faham dia? Faham dia Allah Ta'ala muliakan orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidurnya dengan memberikan kebahagiaan di dalam. Baca Quran lah yang paling mudah sekali kita nak dapat pahala baik, insyaAllah. Selain kita berzikir. Kita buka dapat pahala, baca dapat pahala, pegang dapat pahala, tanggung dapat pahala, simpan dapat pahala, tidur dengan Quran dapat pahala. Waratil Quran tartila. Quran itu turun dengan baca tartil kan? Kita baca dengan tartil. InsyaAllah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai barang siapa membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Quran tu apa? Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan melalui perantaraan Jibril daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun di dalam bahasa Arab. Barang siapa yang membacanya maka memperoleh ibadah sebagai ibadah apabila membacanya. Itu. Dan sebaik-baik keagungan daripada sekalian makhluk, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, adalah kalamullah. Ada 13 rukun baca Quran. Semayang pun ada 13 rukun. Baris atas, baris bawah, baris depan. Baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan. Lagi. Panjang atas, panjang bawah, panjang depan. Ya, berapa dah? Mati Sabtu. 12. Ada satu lagi. Satu lagi saya tinggal kat tuan-tuan cari lah. Tahu alif, tahu ada panjang, ada pendek. Ya, tahu baris 2 depan, baris 2 bawah, baris 2 atas. Kemudian ada mati, ada sabdu. Siap. Habis dah. Tiga huruf je baca pun. 1 kembar 2 kembar 3. Tu je. Kembar 2 apa? Batasa kembar 3. Kembar 2? Apa lagi? Roza kembar 2. Kembar 2 lagi. Sod dengan dot kembar 2. Kembar 3. Kembar 2 sin shin. Itu dia punya kaedah ataupun urut-urut yang kita nak kena belajar. Ya. Urut mesti mau kenal. Kaedah-kaedah itu untuk memudahkan pembelajaran kita dan menyingkatkan masa pengajian. Lepas ni kita akan sebut pula macam mana kita nak bunyikan huruf. Di dalam pembacaan pengajian tajwid ataupun pembelajaran Al-Quran yang paling-paling awal sekali ialah kita nak kena belajar sebutan makhraj huruf, makharijul huruf dalam bahasa Arab. Ialah tempat keluar huruf, makhraj huruf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf katanya. Memperbaikkan, memperelokkan huruf-huruf dan juga mengetahui tempat-tempat berhenti. Tu Sayyidina Ali kata. Dalam Quran kata apa? Dalam Quran kata apa?
Wartil Qur'ana tartila. Quran kata surah Al-Muzammil kan. Baca Quran dengan tartil. Tartil ni adalah bacaan yang bertajwid. Mesti tuan-tuan kalau tengok ni ada 5 ni. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Ni 5. Apa ni 5 ni? Makhraj huruf, tempat keluar huruf, kerongkong. 1 lagi. Lidah, pandai. 2 lagi. Bibir. 3 lagi. 4, rongga al-jauf. 4, rongga mulut. 5, al-khayshu, hidung. 5 tempat keluar. Hari ni saya nak cerita alif, ba, ta, sa sampai sa saja. Alif mati sebelumnya baris atas. Lagi satu hamzah kan. Alif ni hanya untuk apa? Alif ni hanya untuk alif mati, untuk alif huruf mat saja. Maksud matnya alif mat tu maksud mat tu yang baca panjang. Maliki yaumiddin. Iya, kan ada alif tu kan? Iya tu dinamakan alif mat. Okey? Alif mat ni keluar kat mana? Mulut. Sampai mana? Rongkong kita sampai ke dada kita. Apa maksud rongga? Ruang yang kosong. Tahu ruang yang kosong? Daripada mulut kita kan, sampai saluran kita punya rengkong kita tu sampai ke dada kita. Keluar ni apa daripada situ? Keluar ni huruf mat alif waw ya. Kalau waw huruf mat, contohnya kunu, al-kafiruna, bunyi una. Semua yang panjang, panjang atas, panjang bawah, panjang depan. Panjang depan mesti ada waw. Waw mati sebelumnya baris depan. Panjang atas, alif mati sebelumnya baris atas. Panjang bawah, ya mati sebelumnya baris bawah. Itu yang dinamakan alif huruf mat. Waw huruf mat. Ya mat. Alif waw ya. Inilah yang dinamakan huruful mat ataupun huruf-huruf mat. Yang dinamakan huruf-huruf panjang. Keluar kat mana tuan-tuan semua? Mulut, rongga mulut kita, ruang kosong mulut kita tu, sampai rongga kita, rengkong kita, sampai ke dada kita lah. Keluar tu angin, keluar bunyinya itu daripada adalah huruf mat, huruf panjang. Ikut saya masing-masing. Ma, itulah dia. Bunyi baris atas, bukan bunyi baris atas. Ini kaedah saya lah. Bunyi baris bawah, bukan i. Contohnya apa? B, nampak? Itu lah maksud saya. Bunyi panjang bawah. Bunyi panjang depan, bukan u. Hamzah depan tu yang ni yang mat tu tadi keluar daripada rongga mulut kita sampai rengkong kita. Habis pelajaran malam ini, iaitu saya bagi yang pertama-tama sekali, makhraj tempat keluar yang pertama ialah rongga mulut kerongkong ataupun al-jauf bahasa Arab, adalah keluar daripadanya bunyi panjang, iaitu alif baris atas, alif sebelumnya atas, waw sebelumnya di depan, ya sebelumnya baris bawah. Habis satu topik habis. Makhraj huruf izhar. Bagi 2 sajalah malam ini. Makhraj huruf izhar. Ya, iaitu pangkal kerongkong, tengah kerongkong, hujung kerongkong. Pangkal kerongkong. Hamzah. Apa ni? Pangkal kerongkong, ain, tengah kerongkong, ain dan ha. Hujung kerongkong, apa dia? Kha dan ghain. Pangkal kerongkong, hamzah dan ain. Itu dinamakan dia makharijul huruf, untuk huruf-huruf yang keluar daripada kerongkong. Tengok alif tadi saya dah cakap ba.
Alif bata lah, kita sebut alif bata je lah, senang lah. Ba. Ba kat mana? Bibir. Dua bibir. Makhraj huruf ba. Tempat kalau huruf ba. Ba. Mesti katuk. Ba. Ba. Alif ba. Ta kat mana? Ujung lidah. Ni. Pergi ke mana? Pangkal gigi depan. Sini. Kat belakang gigi depan ni. Ibu letak kan? Kat lidah saya. Ta. Kalau tak nak sebut huruf ta, cuba kita matikan huruf ta tu. Ikut saya. At. Lekat kat situ. Pangkal gigi depan. At. Taubat. Ya. Kat mana keluar huruf ta tu? Ni. Sebut ni. Taubat. 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 Letak dulu. Taubat. Contohnya dalam Quran apa? Qul in kuntum. Nampak? Tum. Tum. Tuhibbunallah. Tuhib. Dekat sini. Tu. Ta. Ti. Tu. Tuhibbunallaha fattabi'uni. Nampak ni? Kat sini. Ba dah tahu. Ta dah tahu. Sa macam mana sa? Tengok ni. Ujung lidah. Antara gigi bawah. Ujung gigi bawah. Dan ujung gigi atas. Nampak ni? Ni kan? Ini ujung gigi atas. Ini ujung gigi bawah. Ma'a ikhrajul lisan qalilan. Dengan mengeluarkan hujung lidah sedikit. Tak, nampak ni? Slow motion, tengok ni. Tak. Kenapa nak kena sebut betul? Supaya sebutan kita betul, jangan sebut huruf lain. Kalau kita sebut huruf lain, makna ayat Quran tu berubah. Bila kita ubah makna Quran, berdosalah kita. Jangan tersalah sebut dengan bunyi C, dengan huruf C, nanti makna ayat Quran berubah. Alif dah tahu. Ba dah tahu. Ta dah tahu. Sa dah tahu. Lagi tentang surah kita yang pertama sekali. Iaitulah dia yang dinamakannya surah Al-Fatihah. Ya. Topik last ni. Ada bab tauhid, 3 bab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Yang kedua tentang akhirat, Maliki yaumiddin. Yang ketiga tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat tentang ahkam, ihdinas siratal mustaqim. Yang kelima ialah tentang apa? Keadaan orang yang taat dan hikmah disentuhnya dan hikmahnya, iaitu suratul ladzina an'amta alaihim. Yang keenam, hal-hal orang yang durhaka kepada Tuhan disebut padanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang dikatakan apa? Inti di dalam Al-Quran. Bab tauhid, bab risalah, bab akhirat, bab ahkam, bab keadaan orang yang taat diberi nikmat kepada mereka dan mendapat orang laknat, dan juga tentang perihal orang yang durhaka atau mendapat laknat Tuhan. Ada 6 hal yang telah disimpulkan segala-galanya di dalam Al-Fatihah. Dalam halnya itu ada 6 perkara yang dibahaskan. Iaitu pada pekahnya ada, pada tauhidnya pun ada. Ya. Pada balasan kepada orang-orang yang taat dan juga balasan kepada orang-orang yang dimurkai Tuhan pun ada. Maksudnya pada perihal surga dan neraka pun dalam Al-Fatihah. Kita nak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Bis ada bis. Tu sifat amas tu bis. 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 Tahan ke tak tahan ada bunyi keluar. Bis.
Itu dinamakan sifat hamas. Bismillah. Jangan baca bismillah. Iaitu pada perkataan Allah adanya huruf mat. Iaitu alif. Huruf mat ada 3. 1 alif, 2 waw, 3 ya. Huruf mat ada 3. Ketiga-tiga huruf ini yang menyebabkan panjang di dalam Al-Quran. Kalau 3 huruf ni tak adalah panjang. Salah satu ada panjang. Syarat dia mesti mati. Alif mati sebelumnya baris atas. Waw mati sebelumnya baris depan. Ya mati sebelumnya baris bawah. Tapi pada kalimah Allah ada pengecualian. Dinamakan dia kat situ mat asli. Mat asli hukmi lah. Mat asli yang tak nampak. Ini semula jadinya memang lazimnya orang tahu Allah memang kena baca panjang. Kalau hukum tajwid dinamakan dia mat asli. Allahu. Allah. Kena baca Allah lam tafkhim. Al-lam fi lafzil jalalah mufakhamah. Bahasa Arab. Lam pada lafaz jalalah dibaca dengan tebal. Kerana setiap alif lam dia dimulai dengan hamzah wasal. Dia bukan baris atas. Cuba tengok perkataan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan baris atas. Itu adalah hamzah wasal. Yang tanda kecil tu atau alif tu. Setiap alif lam mestilah dimulakan dengan baris atas. Setiap alif lam mestilah dimulakan dengan baris fathah. Macam tu. Termasuklah kalimah Allahu. Begitulah juga Bismillahirrahmanirrahim. Baca la panjang. Bismillah, millah tak boleh baca tebal, baca nipis. Millahi. Bismillahi. Alam pada kalimah Allah dibaca tarqiq. Bahasa Arab tulis namanya tarqiq. Tarqiq tulis maknanya nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ha besar. Bukan hiroh. Bukan hiroh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hiroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kita banyaklah baca salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Tak ada sabdu langsung. Salah. Hari ni kita belajar. Roh. Bukan rah. Roh. Bukan rah. Roh. Roh tebal. Roh. Bunyi ha macam mana? Roh. Ada pedas. Roh. Itu sifat hamas. Rahmanirrahim. Rahim. Ada bunyi pedas. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja ini malam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ya. Rahim tu nak baca berapa harakat ustaz? Bacalah 2 boleh, 4 boleh baca 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa lagi? Nak cuba? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini tuan-tuan puan-puan yang Allah Ta'ala rahmati sekaliannya, kita dapat satu pengetahuan baru macam mana kita nak memulakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada malam yang mendatang.